Paparan tengah hari, Kerajaan Sarawak cari lebih peluang kerjasama dengan China, pacu pembangunan teknologi tenaga bersih. Sarawak bertuah miliki pemimpin utamakan Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman agih peruntukan RM350,000 kepada Kampung Sungai Agas Baru. KMKK diseru pelihara adat resam kaum Bidayu. 2 pelajar cipta alat kenal pasti paras air di kawasan kerap banjir. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Derby. Sarawak akan terus manfaatkan peluang kerjasama dengan China bagi memacu pembangunan teknologi tenaga bersih. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kerajaan negeri giat mendapatkan pelaburan daripada syarikat China untuk membangunkan pengangkutan awam di Sarawak. You know, our prophet used to say, if you want to seek knowledge, go to China. And today, China is the second world's biggest economy. So, I also go to China, you know, to get the investment from China. And in terms of technology, we are also embracing Chinese technology. Of course, the fundamental of which is based on science. We are now building our public transport, as mentioned by Consul General, using Chinese technology, our autonomous rapid system, ERT, and then our hydro projects. We got the technical and engineering assistance from China. And today, Sarawak is noted for its strength in hydroelectricity. We have 70% energy mix with hydro as well as gas. Beliau berkata demikian semasa majlis ulang tahun ke-160 Persatuan Techiu di sini pada malam Ahad. Sementara itu, Premier Sarawak menegaskan bahawa aspek pendidikan amat penting dalam memajukan komuniti. Mengambil kira pencapaian komuniti Techiu yang terkenal dengan kejayaan dalam perniagaan dan perusahaan komersial, namun mereka tidak melupakan kepentingan pendidikan. Dalam majlis sama, beliau juga meluluskan peruntukan sebanyak RM160,000 bagi SMK Tinggi Kuching untuk menambah baik kemudahan di sekolah tersebut. Turut hadir dalam majlis itu ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Konsulat Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Zing Wei Ping dan tetamu kehormat lain. Keupayaan pemimpin Sarawak yang berpandangan jauh ternyata memberi manfaat kepada pembangunan negeri serta rakyatnya. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sentiasa mengutamakan Sarawak, terutamanya dalam memajukan negeri ini. Beliau berharap rakyat Sarawak dapat bergerak seiring dengan kerajaan GBS yang dipimpin oleh Premier Sarawak untuk melaksanakan transformasi pembangunan selain sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Jelasnya, semoga segala usaha rakyat ini akan memantapkan lagi kemasyhuran kerajaan GBS. Katanya demikian ketika berucap dalam program Santai Pemimpin Bersama Rakyat Majlis Ngilim Bidai tahun 2024 di Dewan Jalan Lansat pada Sabtu. Tambahnya, beliau turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada Premier Sarawak kerana telah membawa banyak perubahan positif, memberikan bantuan dan perhatian dalam pelbagai bentuk. Jelasnya,
Projek pembangunan infrastruktur, bekalan asas dan sokongan sosial telah memberi impak besar dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat di Sarawak dan turut memastikan kawasan pendalaman seperti desa dan kampung tidak terpinggir. Dalam pada itu, program santai Pemimpin Bersama Rakyat Majlis Ngiling Bidai tahun 2024 ini bertujuan agar penduduk setempat dapat menyampaikan masalah maupun isu dan permintaan terus kepada wakil rakyat selain mengeratkan hubungan silaturahim antara pemimpin dan penduduk setempat. Timbalan Menteri Teliti dan Telekomunikasi, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi telah menyerahkan peruntukan sebanyak RM350,000 kepada Kampung Sungai Agas Baru. Menurutnya, peruntukan itu disalurkan daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, bagi pengurusan rumah ibadah di kampung itu. Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri telah menyampaikan projek kecil luar bandar MRP kepada Ketua Kaum Henry Akong pada Majlis Gawai Dayak 2024 di sini pada Sabtu. Terdahulu, Datuk Seri Nancy dan Datuk Dr. Abdul Rahman telah memalugong sebagai acara simbolik Majlis Gawai Dayak tersebut. Suasana majlis turut dimeriahkan lagi dengan pelbagai aktiviti seperti ngetas ranyai, cabutan bertuah, persembahan ngajat dan lain-lain. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Konstitusi Kedup diseru untuk sentiasa memelihara adat resam kaum Bidayu agar tidak dilupa oleh generasi muda. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben memberitahu adat resam yang diturunkan dari nenek moyang itu termasuk tarian, pakaian dan makanan tradisional. KMKK harus mengambil berat perkara ini supaya generasi baharu akan terus mempelajari dan menghayatinya supaya tidak dilupakan oleh golongan muda pada hari ini, ujarnya. Beliau menambah, dengan kewujudan teknologi moden yang serba canggih pada masa kini dan menjadi sangat popular di kalangan generasi baharu berbanding adat resam lama. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Sambutan Gawai KMKK Kedup 2024 bersama komuniti Bunan Gegar dan Bunan Puno di sini pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup itu menambah KMKK harus serius dan tegas dalam memelihara adat resam dan budaya dalam usaha memelihara dan mempertahankannya. Dua pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tung Hua telah mengkaji dan mencipta satu projek yang dinamakan Flash Guard System bagi mengenal pasti paras air di kawasan yang kerap banjir. Dua saintis cilik tersebut adalah Adam Niang Jian Kai yang berusia 17 tahun dan Eden Lau Di Hung berusia 14 tahun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asek, Joseph Chiang Jin Ek, memuji projek yang dilaksanakan oleh dua pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tung Hua dalam mencipta solusi bagi masalah banjir. Jelas beliau, walaupun ia bukan solusi sepenuhnya, namun dapat memastikan orang awam mendapat notifikasi mengenai paras air di kawasan yang mencerung banjir. It is very encouraging, especially last year when the students come to me to seek for support. I say this is a wonderful ideas, especially the Bukit Asek, we have the flooding issues. So with this, that we will be able to detect it online. Katanya demikian ketika ditemui pemberita ketiga lawatan ke kawasan projek di Jalan Merlin pada petang Sabtu. Tambah beliau, produk ataupun yang dicipta oleh dua pelajar tersebut mampu berkembang dengan lebih jauh jika terbukti keberkesanannya dan mampu mencapai pasaran luar negara. Selain itu, Chiang menambah, pihak beliau mempertimbangkan untuk memasang alat tersebut di beberapa kawasan terdedah banjir di samping akan memanjangkan projek kepada pejabat residen Sibu sekiranya projek tersebut berjaya bagi dipasangkan di seluruh Sibu. Sementara itu, menurut Adam Yang, mereka telah memasang alat tersebut di 4 lokasi iaitu di Jalan Merlin, SMK Tung Hua,
SMK Sungai Merah dan SMK Bandar Sibu. Katanya, pemilihan 4 lokasi berikut disebabkan kawasan tersebut merupakan kawasan yang mencerung mengalami banjir kilat ketika hujan lebat atau hujan secara berterusan. So basically, we have invented a product called flashcard system. So flashcard system aims to help the residents of a few areas to determine the water level of the area. It's basically a system to notify the residents about the minor flash flood lah. Yeah. Tambahnya, orang awam yang ingin mencuba sistem tersebut boleh mengimbas QR code yang diletakkan di palang berdekatan sistem tersebut di Jalan Merlin dan lokasi-lokasi lain di mana sistem tersebut telah dipasang. Sekiranya paras air di kawasan tersebut meningkat, ujarnya, orang awam yang telah mengimbas QR code tersebut akan mendapat notifikasi melalui aplikasi Telegram mereka. Dengan melibatkan diri dalam sistem tersebut, tambahnya lagi, orang awam dapat mengelak daripada melalui kawasan tersebut sekiranya banjir kilat berlaku, malah kawasan perumahan berdekatan juga dapat mengetahui paras air di kawasan mereka. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Debbie. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin Tengah Hari ini dengan paparan majlis ulang tahun ke-160 Persatuan Techiu pada malam Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.